Assalamualaikum, apa khabar semua? Salam ceria. Kali ini Anja nak kongsi RPUM masuk endurance 40 km. 40 meter tu, dekat tu. RPUM ni stand for Remaja Pembelot Ummah Muslimah. Yang remaja di bawah ISBH lah. Okey, mari kita tinjau. Kalau kita tengok dekat surat ni, RTES Endurance Ladies Ride Januari 2022. RTES tu ialah Royal Terengganu Endurance Stable. Dia di bawah Royal Terengganu lah ni. Dibuat di TIEP. TIEP ni Terengganu International Endurance Park kat Lembah Bidong, Setiu Terengganu pada 14 hingga 15/1 2022 baru-baru ini. Jadi yang Anja baca ni, ini dah jadi result dia dah. Final result dia punya pertandingan. Kita patut letak ke ujung, tapi nak beritahu kat mana lokasi tu. Jadi kita sama-sama lihat serba sikit video amatur yang Anja dapat ni untuk kita menghayati sukan kuda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kenapa GISBH terlibat dengan sukan berkuda, sukan sudah berkuda ni, ialah kerana untuk mendekatkan diri pada Allah dan Rasul. Kita tahu ada satu hadis yang mengatakan alimu auladakum ar-rimayata wasibahata wa rukubal khairi. Ajarkanlah anak-anak kamu memanah ataupun sekarang ni menembak ke apa kan. Tapi yang paling penting ada sasaran je lah. Dekat dalam tu rimayah tu lebih kepada memanah dan berenang, juga menunggang kuda. Jadi orang Islam ni tak boleh dipisahkan dari kuda sebenarnya, supaya teringat bagaimana Rasulullah SAW sangat ambil berat tentang kuda ni. Memang ada ayat Quran sendiri yang menyuruh orang Islam ni mempersiapkan diri dengan kekuatan yang dikatakan kekuatan ketika itu ialah kemahiran dalam mengendalikan kuda. Jadi dalam JSB ni, walaupun sukan ini telah dimomok-momokkan kerana bertahun-tahun musuh berusaha untuk memisahkan kita dari Rasulullah, takkan mungkin. Kerana Rasulullah tu semua orang tahu kehebatan baginda, malah orang barat pun mengakuinya. Tetapi musuh tak pernah berputus asa. Apa yang berkait dengan Rasulullah pun dia nak jauhkan dari umat Islam, sedikit demi sedikit. Apa yang Rasulullah buat, dia terbalikkan. Mereka tak pandai lah sebenarnya, tapi mereka terbalikkan. Macam-macam lah kita lihat kan dalam kehidupan kita. Contoh orang berkawat. Berkawat ni kita ambil dari dia orang lah asal ni. Kita dia ajar jalan kaki kanan dulu, pergi kawat tipan kanan dulu, kiri kanan, kiri kanan, kiri dulu. Dia terbalik kan. Makan tu tangan kanan patutnya kan. Tapi ramai je yang belah barat tu yang tangan kanan tu pegang pisau, tangan kiri tu pegang garpu. Dia potong dengan tangan kanan tu. Yang suap tu tangan kiri. Adalah tempat yang guna tangan kanan, tapi ada yang gunakan tangan kiri. Kan dia terbalikkan. Di dalam majlis-majlis kita utamakan di apa keadaan sekalipun lah. Tentulah orang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Ni kita dengar apa ucapan Guniah ni jap. Kuda lah. Kuda mana sebelum ni kita pernah ditegur kuda kuda tapi kita tak gunakan wiper, jadi haba ni yang panas tu tak keluar habis. Jadi bila gunakan wiper, air panas dalam badan dia keluar, lepas tu kita masuk air yang baru. Jadi cepatlah sejuk. Sebenarnya kita belajar lah. Dalam kita mengendalikan kuda ni, kita belajar dengan banyak pihak. Apa ilmu-ilmu yang mereka ada tu kita ambil untuk kemahiran. Bukan mudah, kena belajar. Jadi dalam Islam, lelaki tu pemimpin, lelaki lah yang diutamakan. Tapi mereka menukarnya dalam majlis, ladies and gentlemen. Ladies dulu, dia orang utamakan macam itu. Walhal patutnya dia utamakan lelaki dahulu. Macam-macam perkara lah, termasuklah sukan berkuda ni. Sukan berkuda ni sampai diperikatkan, diasingkan dari umat Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, orang yang boleh main kuda ni yang kaya-kaya je. Kaya-kaya je. Ni result keputusan endurance ni. Dan ada remaja kita ataupun RPM yang menang ataupun yang berjaya menyelesaikan 40 km tersebut. Jadi kita sambung tadi, jadi orang kaya-kaya je yang boleh sertai. Walhal dia ada sukan yang mendekatkan kita dengan Rasulullah, mengingatkan kita Rasulullah, macam mana Rasulullah sahabat berjuang menunggang kuda berhadapan dengan musuh, dan Rasulullah ada kuda baginda sendiri. Tapi kita diasingkan, sedangkan boleh dibuat atas nama jemaah, beramai-ramai, berpakat-pakat, boleh membela kuda ni, menternaknya, melaksanakan sunnah berkuda ni. Tapi oleh kerana telah diset begitu, jadi orang semua dalam pemikiran kita, mindset kita, kuda ni mahal dan tak boleh. Kita orang macam biasa pun tak boleh. Walhal yang naik kuda semua ni bukan orang kaya-kaya pun di kalangan GSB ni kan, diberi peluang juga. Satu lagi yang lebih dahsyat dari itu lagi, kuda-kuda ni digunakan untuk berjudi, perlumbaan kuda. Yang kecil-kecil saya biasa nampak ada takwim tu, ada kalender tu. Dikatakan kalender yang paling tepat lah sama sekarang ni. Kalau hari raya, hari puasa dia semua selalunya tak pernah silap. Tapi di bawah, bahagian bawah tu ada jadual lumba kuda. Itu judi tu sebenarnya kan, mereka bertaruh. Begitulah nasib sukan sunnah ni dijadikan lambang perjudian. Malang lah. Malah kita tahu penternak kuda, pembiak kuda di seluruh dunia ni, khususnya kuda-kuda Arab, dah dikuasai oleh bukan Islam. Macam lah makanan halal kat Malaysia tu, kata-kata yang buat bukan orang Islam. Makanan halal, kita yang nak makan kan. Kita ada duduk rumah kita 2-3 orang adik-beradik kita, katakan 6-7-8 orang. Tapi yang makannya orang bukan Islam kat sebelah rumah. Yang masaknya orang bukan Islam kat sebelah rumah kita. Setiap hari dia beri makan kepada kita, macam mana? Tak rasa terhina ke? Jadi banyak makanan halal kat Malaysia tu yang disiapkan oleh kilang-kilang yang bukan Islam, walaupun mereka mendapat kelulusan dan sebagainya. Tapi maklumlah, orang berniaga ni kan, ramai je yang tak jujur. Ketika datang orang yang memeriksa, dia buatlah ikut dia punya prosedur. Ketika orang tak ada, dia buat cara dia, dan terbongkar dah banyak cerita tu. Kita bukan menuduh-nuduh kan, ada diceritakan di akhbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu juga kuda ni, pembiakan kuda ni banyak dikuasai oleh bukan Islam, khususnya kuda-kuda Arab. Lebih lagi kuda keturunan kuda Rasulullah. Ada keturunan kuda Rasulullah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang berlaku keajaiban ketika nak berperang tu, agresif. Rasulullah pegang dan tekan di bahu dia, di bahagian badan dia, dekat leher dia tu, tengkuk dia tu, lekuk kesan tekan jari Rasulullah tu. Dan Allah jadikan kuda tu, keturunan dia semua ada kesan lekuk tersebut sampai sekarang ada lagi. Begitulah yang berlaku. Jadi kuda ni dekat dengan umat Islam, dekat dengan perjalanan Rasulullah. Jadi kita kena ada dalam hati kita nak seronok dengan sukan sunnah berkuda ni, nak naik kuda ni, nak bersama-sama dengan apa-apa yang berkaitan dengan kuda ni. Di dalam GSB ni diwujudkan Ikhwan Sekretarian, saya nak sebut tak kerti. Dipantau terus oleh yang dihormati Tuan Muhammad Adib, yang memang masak sangatlah dengan sukan berkuda ni, mahir sangat, penuh keberkatan, dapat mengendalikan ni. Dan satu dunia sekarang ada mungkin
Sebelum ni ada 100 lebih ekor kuda. Kalau kat Mekah ni, tempat saya sekarang di Mekah ada 18 ekor kuda. Kat Zing Biru. Jadi endurance yang dimasuk yang disertai oleh tim JSB ni bukanlah semata-mata kan nak sukan, nak menang dan sebagainya, tidak. Tapi untuk bersama-sama dalam sukan ini dan atas nama nak mendapatkan rasa dengan Rasulullah SAW, sahabat, dan para pejuang Islam. Itu yang paling utama. Kemudian kita dapat bergaul dengan semua pihak, sama ada pengendali sukan ini, mereka yang terlibat dengan sukan ni, kelab-kelab dan sebagainya. Kita dapat bergaul dengan mereka. Kalau kita tak terlibat dengan sukan kuda ni, kita takkan dapat bergaul. Sepertilah motor besar tu, sepertilah sukan motor besar, sukan bot, laju dan sebagainya, dimasuki itu semata-mata selain daripada berkait dengan sunnah kalau kuda ni, untuk kita bergaul dengan semua pihak, untuk berdakwah, untuk berkenal-kenalan. Allah yang sebut dalam Quran minta kita berkenal-kenalan. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Tengok ujung ayat tu. Kami yang jadikan kamu berpuak-puak, bersuku-suku ni, wahai manusia semua, untuk kamu saling kenal mengenal. Jadi apa salahnya kita masuk sukan begini? Untuk saling kenal mengenal. Kalau dia mahal, kita berbakat-bakat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, berbakat-bakat tentang kebaikan dan ketakwaan. Untuk kita sama-sama. Yelah, bukannya murah dia punya belanja makan ni, dia kalau kat Mekah ni berbelas ribu setiap bulan. Tapi untuk orang dapat hati ditawan kepada Allah dan Rasul, untuk dapat cinta, sentuh hati yang suka, seronok dengan Allah dan Rasul, berbelas ribu tu tak ada apa-apa lah. Kenapa? Kerana ada satu hadis mengatakan, kalau dengan sebab kita tu orang dapat hidayah, dengan sebab kita orang dapat hidayah, itu dikira lebih mahal nilainya dari dunia dan seluruh isinya. Bukan 18,000 kan, dunia dan isinya. Jadi marilah kita sama-sama menyokong seluruh apa yang diusahakan atas niat yang betul dan tepat, dan pelaksanaannya kita harap tepatlah, supaya apa yang kita buat itu semua menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apa-apa sekalipun. Jadi ini sebahagian dari aktiviti dalam JSB, iaitu menyertai pertandingan-pertandingan setelah kita adakan stable-stable kita, latih para remaja ni dengan kemahiran menternak, melatih, mengendalikan stable-stable kuda, semua yang berkaitan dengan kuda dan lain aktiviti lah. Sebab setiap remaja dan JSB ni kita usahakan supaya dapat at least 10 kemahiran untuk mereka bergelanggang tengah masyarakat, untuk sama-sama mengajak untuk hidup cara Islam. Dan Islam itu adalah cara hidup. Dari kita bangun, kita tidur, sampai kita tidur balik, kita pastikan semuanya ikut apa yang Allah kehendaki, apa yang Rasul kehendaki. Dengan itu insya-Allah kita harap seluruh masyarakat ini dapat kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Di dunia kita dapat laksanakan seluruh perintah Tuhan, kerana itulah tugas kita sebagai hamba-Nya. Dan kita dapat laksanakan tugas sebagai khalifah, melaksanakan hukum hakam Tuhan di seluruh kehidupan kita, dari sekecil-kecil perkara sampailah sebesar-besar perkara. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, inilah sebahagian video amatur tentang pertandingan endurance 40 km ni. Saya fikir-fikir saya dalam 50-an ni naik kuda, Allah. Naik kuda pun kena ada orang guide. tak mampu ke, takut jatuh tu. Dia naik atas tu, kita rasa tinggi ke jatuh patah tengkuk kita ni. Kita fikir macam gitulah. Sedangkan ramai je orang naik kuda jatuh dan okey, dan ataupun yang tak jatuh kan. Yang sekarang muslimah ni, remaja perempuan terlibat dengan endurance yang bukan jaraknya dekat-dekat. 40 km jauh tu kan. Kita gentak-gentak naik kuda ni kan. Letih sebenarnya kan. Tapi kita harap semuanya jalan lancar, dan dah berlaku dah pun, dah selesai dah pun. Mudah-mudahan menjadi pengalaman kepada semua yang terlibat, dan juga kami ni yang melihat dari jauh. Jadi kita harap dapat buat perhubungan, kerana kita berada di dalam cabang-cabang JSB lebih pada sekarang ni 17 buah negara termasuk Malaysia. Dan kita buat perhubungan dengan semua pangkat orang, pangkat masyarakat. Kalau di Dubai tu ada juga tim-tim kuda di sana. Di Saudi pun ada, di luar negara pun ramai yang terlibat dalam sukan kuda ni, termasuk lelaki dan perempuan. Yang kita harap dengan kita terlibat dalam sukan ni, kita boleh bergaul dengan mereka,
boleh menyampaikan mesej Islam kepada mereka secara langsung atau tidak secara langsung. Baru-baru ni Tuan Adib pergi ke sebuah kedai Dapat lihat lah. yang menjual motor besar, Jadi luar. dan bila tunjukkan kunci motor Kita belum muncul. yang ada Tuan Adib, barulah dia respect. Dia kata, kerana kat Saudi pun ada motor tu. Rasanya dengan sebab kunci motor je, orang terpaksa merendah diri lah, terpaksa mengakui tim RPU yang disusun, diatur oleh yang dihormati Tuan Nasruddin Muhammad Ali, yang sentiasa memantau, sentiasa memberi panduan kepada kami semua dalam JSB ni. Jadi yang saya tunjukkan ni juga gambar-gambar endurance di luar negara. Yang ini sijil penyertaan remaja perempuan tu yang mereka perolehi kerana melepasi 40 km. Ada satu kuda yang tak lepas, tapi 3 lepas daripada Ikhwan. Yang ni di luar negara lah, di Tunisia gitu. Jadi kalau kita tak terlibat dalam sukan ni, kita mungkin tak dapat nak bergaul dengan orang ni kerana tak ada sebab. Yang ni di Saudi, padang pasir. Yang ni di Thailand, tapi suasana dia macam bukan Thailand. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum.